Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa dahral dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa dahral dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa dahral dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sambung kitab pertama tu muka surat 41. Riwayat oleh Abu Hanifah. Sikit sangat kita ambil fasal awal balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Faslun fit tawakkuli. Ay hadza faslun fi bayan tawakkuli. Bermula ini suatu fasal pada menyatakan tawakal, yakni berserahkan kepada Tuhan Azza wa Jalla. Kemudian tak dapat tidak bagi penuntut-penuntut ilmu itu daripada tawakal, boleh kita baca tawakul, pada menuntuti ilmu. Serah pada Tuhan lah. Mengaji dah tak faham juga, pulun dah tak berapa nak arti juga, maka serahlah kepada Tuhannya. Seperti mana kita sebut yang lepas, maksudnya kena ada usaha, kena ada ikhtiar bagaimana untuk mencapai kefahaman kita pada satu-satu ilmu. Kemudian serahlah kepada Tuhan. Itu tawakal pada menututi ilmu itu. Dan tiada cita-cita ia menuntut ilmu pada pekerjaan rezeki. Bagi penuntut-penuntut ilmu, perkara yang sepatutnya bagi penuntut ilmu, tiada cita-cita ia pada pekerjaan rezeki. Maksudnya tak usah duk bergaduh, tak usah duk kalut mencari rezeki. Untuk ilmu kan? Rezeki Tuhan bagi. Kalau nisbah anak, rezeki mak ayah bagi. Ni bukan orang panggil nisbah anak lah, ayah pun tak ada lah, mak pun tak ada dah. Nak cari juga rezeki untuk meneruskan pengajian. Cari untuk meneruskan pengajian, tidak lebih. Bukan dilarang terus mencari rezeki. Jangan bergaduh lebih tentang rezeki, kena bergaduh lebih tentang ilmu. Dan tiada mengkenala ia akan hatinya. Dengan demikian itu rezeki. Maksudnya tuan-tuan asyik, demikian itu pekerjaan rezeki. Ghalibnya lah, perkara yang ghalib, apabila terjun pada medan pekerjaan rezeki, dia jadi ghalib dah. Sebab dia hari-hari pada akalnya berlaku bilangan angka. Lagi tak cukup bilangan angka yang target, dia duduk terus juga. Itu tiada mengenala. Mengenala ni menggalau. Apa kita duduk menggalau bau? Duduk turut keinginan. Kemudian sambungan hari ini riwayat oleh Abu Hanifah rahimahullahu alaihi daripada Abdullah bin Hasan Az-Zabidi. Ia Abdullah bin Hasan Az-Zabidi
daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya salah satu daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak riwayatkan oleh Abu Hanifah? Yang dikatakan daripada Abdullah, man tafaqqaha fid dinillahi kafahu Allahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu, kena baca wa razaqahu. Man tafaqqaha fid dinillahi kafahu Allahu himmahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, man tafaqqaha fid din, daripada Abdullah bin Hazan. Siapa-siapa yang menuntuti ilmu, siapa-siapa yang menuntuti faham ia siapa-siapa pada agama Allah Ta'ala, tuntut faham. Faham apa? Faham ilmu. Tuntut ilmu, faham ilmu. Nescaya memadai akan dia. Maksudnya nescaya Allah Ta'ala mencukupi akan dia. Oleh Allah Ta'ala akan cita-citanya dan rezekinya. Itu baca warizqahu, baca warizqahu tadi. Memadai akan dia. Siapa-siapa yang menuntut faham dia, ni akan ilmu, oleh Allah Ta'ala akan cita-citanya. Maksudnya apa cita-cita? Cukup. Allah Ta'ala mencukup apa yang ia cita-cita. Apa maksud? Maksudnya dapat, tercapai. Dan rezekinya daripada sekira-kira tiada berkehendak ia. Itu. Maksudnya rezeki ataupun cita-cita yang tidak disangka. Ya, tasib. Tak dapat dikira-kira, maksudnya tak disangka-sangka. Maksudnya Allah Ta'ala mencukupi. Bagi orang pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu, apa yang ia cita-cita semuanya boleh dikatakan tercapai belakang. Itu juga bab rezeki, tercapai belakang. Tapi kena tuntut faham ilmu lah. Insya Allah Ta'ala akan tolong. Saya ada seorang sahabat dia mengaji, rajin mengaji. Kilik kitab, pergi mari. Sampai letih jugalah. Sebab dia mengaji tak ada orang duk sarah. Sambil-sambil itu dia bekerja. Saya kongsi cerita. Tapi Tuhan bagi rezeki lebih pada orang yang bersungguh-sungguh bekerja. Dia kerja juga, kerja untuk mengaji. Tinggalkan rumah dia 1 poin berapa juta lah. Oh tu rezeki Tuhan bagi. Rumah dia duduk, rumah sewa berbelah-belah biji. Tapi sampai keluar mengaji tak tinggal. Dan kerja dia bekerja. Kerja apa? Kerja menjaga buku-buku agama. Lah ni sebab zaman CD kan, CD. Baik. Di celah-celah tu pula dia nafkah sebahagian daripada apa yang dia dapat bagi orang yang menuntut ilmu pula. Faham kitab apa tak? Abang dia beli kitab bagi. Itu rezeki dia tak betul-betul. Itu kelebihan. Maksudnya sudah ternyata apa yang tersebut di sini bagi orang yang menuntut faham agama, Tuhan mencukupi akan dia, bahkan min haitsu la yahtasibu. Tak dapat dihitung, tak dapat dikira-kira. Semuanya daripada Tuhan. Baik. Banyak kali disebut kan, tak ada dalam sejarah orang yang menuntut faham agama ini susah sesusah-susahnya. Cukup untuk dia, maksudnya cukup. Bahkan ada hak lebih tu, maksudnya
kaya daripada orang yang kaya. Itu bagi orang yang tuntut faham agama. Baik. Itu sebab kalau kita tengok tempat-tempat pengajian, sentuh sikit, tempat-tempat pengajian dia tak ambil yuran. Macam pondok lah, khususnya pondok tak ambil yuran mengaji sampai bila pun. Sampai mati tak apa, duk kolek RM1 itu untuk bayar bil api. Tu. Tak terjejas sampai ke bila-bila, tak ada lancarah, tak terjejas. Kalau Covid 10 tahun pun pondok tak terjejas. Sebab dari awal dia pun tak ada yuran. Kalau hak jenis masa yuran ni 10 tahun Covid mati be. Sebab depa bergantung di atas yuran. Pondok tak. Bagi dulu tu orang panggil pengajian klasik, warisan. Itu orang panggil hemah dia. Semangat murabi. Yang ni lillahi ta'ala, kerana Allah. Maka Allah Ta'ala akan tolong. Baik, seterusnya. Itu dia katakan apa-apa pekerjaan bagi orang yang menuntut faham agama ataupun orang yang memberi faham agama pada siapa-siapa, maka Allah Ta'ala memadai akan dia. Yang ini nisbah rezeki. Min haitsu la yahtasib. Baik, seterusnya. Kerana bahawasanya mereka yang mengenala ia mereka akan hatinya dengan pekerjaan rezeki, duk kali, duk asyik, duk turut keinginan dia pada pekerjaan rezeki, daripada makanan dan pakaiannya, duk gaduh dengan makanan sedap-sedap, pakaian yang hebat-hebat. Nescaya sedikit sangat mensedia ia bagi menghasilkan yang baik-baik. Apa dia yang baik-baik? Bayarnya daripada perangai. Perangai yang baik-baik. Apa dia? Mana dia perangai yang baik-baik? Ini perangai Nabi SAW. Dan mulianya perangai. Ataupun juga kita domerkan mulia ilmu. Boleh. Sedikit lah. Bukan tak terhasil, hasil tapi sedikit. Sebab dia duduk alik dengan yang lain, maka banyak terlepas yang lain. Tapi boleh juga sedikit untuknya kerana ia tuntut juga. Tapi bagi orang yang tuntut banyak, maka dapat banyak lah. Banyak faham, banyak khatam. Itu banyak khatam. Kalau banyak khatam, sedikit faham, maksudnya hatinya mengenala perkara yang lain. Dia khatam, raja khatam, tapi hatinya mengenala yang lain. Tu hisaplah. Kadang-kadang berlaku kat kita yang tu. Berlaku. Khatam, buat daurah, khatam. Tapi yang terhasil pada dirinya hanya sedikit sahaja. Kerana mengenala hatinya kepada perkara-perkara yang lain tu lebih asyik dia, terasyik dia. Tu. Maka terkalik lah. Bahasa kita ni terkalik. Terlepas habis yang lain. Kerana itu jaga-jagalah wahai penuntut-penuntut ilmu. Jangan bergendala akan hatinya dengan pekerjaan-pekerjaan selain daripada pekerjaan menuntut faham pada agama. Dan akan yang tinggi-tinggi daripada pekerjaan. Tu. Sangat sedikit mensedia ia bagi menghasilkan akan yang tinggi-tinggi daripada pekerjaannya, pekerjaan agama. Apa dia? Yang tinggi, pekerjaan agama yang tinggi apa dia? Yang ni beramal. Itu pekerjaan yang tinggi pada agama. Apa yang ia ketahui, ia amal. Apa yang ia ketahui. Apa beza orang yang tidak mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang tidak mengetahui apabila ia buat amal tidak berkait dengan apa yang orang lain mengetahui. Dia pakai buat begitu saja. Adapun orang yang mengetahui apa yang ia amal, apa yang ia mengetahui pada agama. Ini nak habaq kata
tinggi-tinggi daripada pekerjaan agama. Amal lah. Amal. Jadi apa yang kita amal, apa yang kita perbuat pada Allah, tidak terganggu pada hati, tak turut orang, maknanya yakin sepenuhnya. Dikatakan kepada orang. Dikatakan kepada orang. Orang mana? Orang yang berkenala ia akan hatinya dengan pekerjaan rezeki, daripada makanan dan pakaian. Kata ke orang tu. Itu dikata kepada itu orang. Isyarat tu, itu orang. Tinggal kamu akan baik-baik perangai, jangan musafir kerana menuntutnya, yakni menuntut rezeki. Tinggal kamu, seolah-olah kita kata kamu tinggal akan baik-baik perangai, duk cari rezeki, pekerjaan rezeki, duk kira makan, duk kira pakaian, duk kira elok tempat tinggal. Kata apa? Jangan musafir kerana menuntutnya, menuntut rezeki. Bukan itu yang disuruh. Ala qadar. Tu. Jangan musafir maknanya ala qadar. Cari juga rezeki, tetapi hak lebihnya kena tuntut faham agama. Jangan mengenala hati dengan pekerjaan rezeki, daripada makanan dan juga pakaian. Begitu juga tempat tinggal. Itu juga perkara-perkara yang lain selain daripada menuntut faham agama. Bahasa kita ni kata apa? Bahasa kita ni jangan lajak. Tu. Jangan lajak. Pesan lagi, kembalilah kamu ambil faham pada agama. Patah balik. Ni ada lajak. Itu nak apa? Kata kepada orang itu. Ni dah kita bagi semangat. Molek terus. Kawan pun tinggal habis untuk faham agama tu. Tinggal habis untuk ilmu, dia lajak kau lain. Dia lajak. Begitu, ni syair dia. Lagi beli syairnya, dan duduk kamu kerana engkau yang permakan dan yang permakinya. Permaki. Bukan pakai, permakinya. Apa maksud? Dan duduk kamu kerana engkau yang permakan dan yang permakinya. Duduk kamu ini, kamu menuntut rezeki kerana engkau yang permakan. Nak dapat banyak rezeki, nak mudah pakai, nak mudah makan, nak bersenang-senang, dan yang permakinya. Maksudnya permaki, apabila kamu tuntut asyik tentang rezeki, maka berlakulah pada diri kamu itu tak cukup. Duk puasa tak cukup. Itu permaki lah tu. Oh tak cukup kena pulung lagi. Tak cukup, kena pulung lagi. Itu maksud permaki. Kalau kita tengok ayat atas, orang yang menuntut faham pada agama, kafahullahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Maksudnya Allah Ta'ala mencukup bagi cita-citanya dan rezekinya min haitsu la yahtasib. Cukup untuk dia. Dia rasa cukup. Sebab dia duk boleh lah. Sebab dia niat pada awalnya nak tuntut faham agama. Dia rasa cukup lah. Boleh. Kalau tuntut rezeki, dia rasa tak cukup. Siapa-siapa pun lagu tu lah. Dia rasa tak cukup. Tu. Lepas tu yang duduk ambil air sinar tu, no? Dapat buat air sinar. Duduk rasa tak cukup. Baik. Agak-agak lah orang-orang. Kalau dapat air sinar agak-agak, dia beli apa mula-mula. Kalau dia rasa diri dia cukup, apa yang dia buat? Kalau dia rasa diri dia tak cukup, apa yang dia buat? Lah ni orang duk bunyi air sinar kan.
Kita pun tak hati sinan tu apa-apa lah. Berarti sikit. Tu jawab sendiri. Agak-agak apa hak dia beli? Hak tu maklum tu. Hak tu baru, hak ni baru. Tu. Baru belakang. Spek mata pun baru. Tu. Spek mata bingkai tu elok lagi. Kantor tu elok lagi. Tukang baru pergi canggih dia lah. Kan? Bagai-bagai lah. Tu nak habaq kata memada atau tidak memada. Itu terletak pada diri seseorang. Dia rasa cukup ke ada rasa tak cukup? Apa yang Tuhan bagi kepadanya cukup tak cukup? Olehnya bagi orang yang menuntut pekerjaan rezeki, yang ini pekerjaan dunia lah secara umumnya tersebut. Duk rasa tak cukup. Bila duk rasa tak cukup, duk kata tak cukup, dia permaki akan dirinya sendiri. Maksudnya tak muafakat dengan pekerjaan ataupun perangai salafus soleh. Salafus soleh sikit pun cukup dah. Banyak kali kita sebut kan salafus soleh. Lagi mana dia boleh bergerak, orang tanya sihat tak sihat? Sihat. Berhajat ia kepada RM10, tiba-tiba Tuhan bagi kepadanya RM5, orang tak cukup. Orang tu salafus soleh. Kiaslah. Kita duk tak cukup saja. Habis. Kemudian kita tengok maksud syair yang dikatakan kepada itu orang. Maksudnya tinggal olehmu akan yang baik-baik. Cakap dia maksudnya macam suruh. Tu. Tinggal olehmu akan yang baik-baik daripada perangai dan kemuliaan. Macam suruh, tetapi kaedah apabila disebut dua kali, sini sebut sekali kan. Tinggal olehmu. Kita letakkan angka 2. Tinggal olehmu. Ataupun tinggal olehmu. Kaedah sebut 2 kali, nampak kalam dia seperti suruh, tetapi yang sebenarnya adalah tegur. Itu kita buat contoh dah. Kita tengok budak yang kecil, dia nak naik pokok. Tengah duk rabat pokok, kita kata apa? Berapa kali kita kata? Naik. Kita suruh ke kita larang? Kita larang tu. Naik. Itu kita, ini orang panggil kalam sindir lah. Itu di atas maksud. Tadi kita mensyarah di atas syair. Maksudnya tinggal olehmu akan yang baik-baik daripada perangai. Tu. Dan kemuliaan. Dan jangan engkau berpindah dan musafir ke mana-mana. Dan jangan engkau berpindah dan musafir ke mana-mana negeri. Seperti mana yang disyarah awal. Maksudnya jangan lajar. Patah balik untuk ambil faham agama. Kerana menuntuti dia akan rezeki. Mengaji 1 tahun 12 bulan. Pendapatan tidak ada, tidak mencukupi. Tinggal lari keluar sebulan ke 2 bulan. 2 bulan contohnya. 10 bulan itu menuntut faham agama. Maksudnya 2 bulan kita mencari rezeki untuk tuntut faham agama. Maksudnya lebih apa? Lebih tuntut faham agama. Ni cari rezeki dalam 1 tahun 12 bulan. 10 bulan cari rezeki, ambil faham agama 2 bulan. Dia jadi terbalik kurang. Tu. Itu dah jadi asyik tu. Kadang-kadang ada kat kita tu. Tak kira lah apa-apa pekerjaan. Jaga-jaga. Di atas kalam tanbih, jaga-jaga. Dan duduk olehmu dan berhenti olehmu daripada menyeru rezeki. Seolah cakap kita dah sampai bila. Tu. Seolah cakap sampai bila duk kalut nak cari rezeki. Tak habis. Lagi mana tak pejam, tak habis. Tu.
Di atas pesanan, walaupun mencari rezeki itu sebagai sampingan untuk meneruskan kehidupan, itu adalah menuntut faham agama. Terus. Baik kerana bahawasanya engkau seorang yang sangat perauk. Perauk maknanya haloba lah. Haloba. Bahasa Kedah kita ni, Penang ni, kawai. Bahawasanya engkau seorang yang sangat perauk, ini haloba, kawai. Dan permakan. Macam makan. Dia fikir makan. Dan sangat memaki-maki. Duk rasa tak cukup. Dan terkenala bagi menghasilkan rezeki. Itu dia perkataan perauk duk haloba. Duk rasa tak cukup. Maka bagaimanakah mudah bagi engkau menghasilkan yang baik-baik daripada perangai? Bila ada perauk, haloba, kawai, kerja nak makan, duk maki rasa tak cukup, duk asyiklah hati kita dengan pekerjaan-pekerjaan rezeki untuk menghasilkan rezeki. Disoalkan bagaimanakah, maka bagaimanakah mudah bagi engkau menghasilkan yang baik-baik daripada perangai dan mengusahakan dia baik perangai. Khusus ni tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu baik perangai dah tu. Kerana itu adalah satu suruhan yang wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu tuntutan yang wajib, fardu. Baik. Habis rangkap pada kata maksud syair. Maka pergi pula kita, maka berkata seorang laki-laki. Tengok tu pula. Berkata seorang laki-laki kepada Mansur Al-Hallaj. Dalam tu dia ada jim ke ruha saja? Jim, semua kita jim. Berkata seorang laki-laki kepada Mansur Al-Hallaj. Kalau jim, Hallaj. Berpesan olehmu akan daku. Orang lelaki dia kata kepada Mansur Al-Hallaj, pesan olehmu akan daku. Bahasa kita ni seolah-olah kata apa-apa tak kena tegurlah. Bahasa kita apa-apa tak kena tegurlah. Maka berkata Mansur Al-Hallaj kepada seorang laki-laki, iaitu nafsu engkau. Dia pesan, iaitu nafsu engkau. Dia suruh pesan satu pesanan yang Mansur Al-Hallaj itu dia pesan, nafsu engkau. Jaga-jaga nafsu. Jangan menggembalakan nafsu. Jangan duk turut nafsu. Jika engkau tidak mengenala akan dia, akan nafsu, nescaya mengenala ia nafsu akan dikau. Tu. Ni pada masalah hukum kita sebut, pada masalah hukum. Kalau engkau tidak menghukum akan nafsu, maka nafsu akan hukumkan kau. Bagi ibu-ibu, ayah-ayah, dia kena hukum anaknya. Kalau tak menghukum anaknya, anak dia hukum dia. Tu. Bagi diri seseorang kena menghukum akan nafsunya. Kalau dia tak hukum nafsu dia hukum dia. Bagi guru-guru kena menghukum muridnya. Kalau tak menghukum muridnya akan menghukum dia. Nampak tak? Tu. Ibu, ayah tidak menghukum anaknya, nescaya anaknya hukum ibu dan ayah dia. Anak dia tak mau turut. Mak ayah dia lembek tengkuk. Tu. Mak ayah suka, orang panggil ghalibnya, orang yang beragama Islam ni, peratus yang tinggi, dia suka anaknya mengaji agama. Tiba-tiba anak dia tak mau mengaji agama. Mak ayah kata apa? Tak apalah, dia tak minat ke tu, pergi ikut lain lah.
turun anak dia. Tu. Contoh kes yang perkara lain, turun anak dia. Jadi anak dia hukum bapak dia. Nafsu pun begitu. Tak menghukum nafsu, nafsu hukum dia. Turun nafsu. Guru pun begitu. Guru kena hukum anak muridnya. Kalau tak menghukum anak muridnya, anak murid hukum gurunya. Habis. Tu. Sebagai ayat seruan saya sebut, sebagai ayat seruan. Wahai anak-anak, jangan hukum ibu ayah. Wahai nafsu, jangan menghukum tuan kamu, yakni diri. Wahai murid, jangan menghukum guru kamu. Jangan hukum. Lah ni kebanyakan guru lah. Kalau tak banyak pun ada. Kalau tak banyak pun ada. Nak kata tak ada, tak boleh juga. Kerana berlaku. Guru kena hukum oleh muridnya. Seperti lembu yang dicucuk hidung. Tu. Pendapat daripada guru, muridnya tak mau dengar. Tak sesuai lah, kod nu lah. Anak murid bagi pendapat, guru dia turun, ikut. Guru kena cucuk hidung, sepuluh lembu. Bahaya tu. Itu bab hukum kita sebut. Itu sebab kalau kita tengok ada guru-guru ni dia cengih kan. Dia tak kira tak kira siapa. Dia kira dia tak kira. Sebab apa? Sebab dia nak hukum muridnya. No? Ambil, tak mau sudah. Nak ikut tak mau sudah. Tu cengih kena kat dia. Betul. Kita pula cengih dengan guru. Terbalik kurang tu. Betul tu. Cengih dengan guru. Dia tak mau ikut sudah. Dia kata guru itu. Terbalik kurang. Habis. Itu fikir-fikir tentang hukum. Lagi. Sebab ada satu kisah kan. Tentang hukum ni ada satu kisah. Satu kisah panglima perang Cina zaman kuno. Nama apa? Sun Tzu. Dia kalau masuk medan perang menang cara ringkasnya. Tapi dah tua. Bila tua, raja pun bertukar beberapa kali tukar dah. Bila tukar raja lain pun baru kenal dia. Orang perang ni, panglima perang hak hebat dulu. Raja baru kata apa? Apa yang hebat? Dia kata, aku dulu memang panglima perang. Lah ni nak perang tak bolehlah umur 80. 80. Tapi boleh lagi sebab semangat dia tinggi. Jadi raja muda dia kata apa? Aku ada gundik 300 orang. Kalau hang boleh ajak gundik aku ni menjadi panglima perang wanita, aku bagi apa yang kau berkehendak. Tapi kalau tak boleh, kau pancung kepala. Pancung kepala. Ni Sun Tzu nama dia. Kawan fikir juga nak tunggu nak pancung kepala ni. Panglima tu pun umur 80. Dia kata boleh, tapi dengan satu syarat. Segala kuasa bagi penuh kepada aku. Jangan masuk campur. Aku boleh buat. Raja kata boleh, bagi masa 3 hari. Dia kata boleh. Dia panggil semua gundik 300 orang. Gundik pun bukan semuanya kuat kan. Ada hak raja sayang. Raja sayang tu dia jadi ketegang. Hak sayang tu jadi ketegang. Ambil iktibar cerita. Semua pakai duduk 300. Jadi panglima perang Sun Tzu ni dia kata apa? Kalau aku ketuk ini tongkat, bunyi perak saja kena berdiri semua. Bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3 dia ketuk perak. Makit setengah tak makit. Kali. Buat lagi.
Bunyi ketuk tongkat ni, bangkit semua. Perak, satu juga perak. Banyak yang bangkit, ada juga yang tak bangkit. Tu. Kali yang ketiga, siapa tak bangkit sekali lagi, aku panjang kepala. Siapa tak bangkit lagi, aku panjang kepala. Ni nak buat hukum ni, cerita hukum. 1, 2, 3. Perak, dia ketuk tongkat dia. Semua bangkit, kecuali 3 orang tak bangkit. Siapa 3 orang ni? 3 orang ni gundik raja yang raja sayang. Raja sayang ni, dia jadi ketegak. Kita pun sama. Kalau kita sayang, mak bapak sayang lebih kepada anak, dia ketegak. Guru sayang lebih kepada murid, murid tu jadi tegak. Itu iktibar bandingan. Kemudian dah kuasa penuh ada kepada Panglima Sun Tzu. Dah tak mau ikut aturan, pancung kepala, ringkasnya pancung 3. Panglima tu kata apa? Siapa tak ikut arahan aku? Berlaku macam ni, 3 orang golek kepala. Buat lain, diri. 1, 2, 3, perak, semua bangkit. Semua bangkit. Habis selesai, tak ada masa 3 hari je. Sehari pun tak sampai, dia abang ajar selesai, aku boleh latih orang panggil wanita-wanita ni jadi orang yang berani masuk medan perang. Boleh. Kita boleh gitu kan. Tu, ambil iktibar cerita. Raja pun terkejut lah. Sebab tu aku beri masa 3 hari ni, sehari pun tak sampai. Dia kena hukum. Kena hukum. Begitu. Dia faham tak bandingan dia? Bandingan ni? InsyaAllah kita faham. Baik, tengok lagi. Maka perhatilah. Kita kena hukum ke? Kita menghukum? Tu. Kita kena hukum ataupun kita menghukum? Sambungan yang tak mana? Kita cerita sampai di China tu yang nak tarik balik lambat. Sampai China. Maka jika engkau tidak mengenalakan dia, kan nafsu, nescaya mengenala ia nafsu akan dikau. Maka sayuga bagi tiap-tiap seorang, sepatutnya bagi tiap-tiap seorang bahawa mengenala ia seorang akan nafsunya dan dirinya dengan amalan-amalan yang kebajikan. Khusus ini menuntut ilmu. Hak paling baik tinggi lagi beramal berpandukan ilmu. Kena buat lah. Itu ilmu kita buat, beramal pun kena buat. Itu mengenala ia seseorang akan nafsunya. Jangan tak itu ilmu, jangan tak beramal pandukan ilmu. Kalau buat begitu, nafsu mengenala akan dirinya. Begitu. Itu baik dengan amalan-amalan yang kebajikan, supaya tiada mengenala oleh nafsunya dengan hawa dan inginnya. Tu mengenai hawa, ingin tu ataf muradif nama dia. Sama makna. Dan saya ujar bahawa tiada cita-cita oleh yang berakal bagi pekerjaan dunia. Sepatutnya bahawa tiada cita-cita oleh yang berakal bagi pekerjaan dunia. Pada pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia ni perkara ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberi faedah akhirat. Itu dunia belaka. Kerana bahawasanya cita-cita, yakni cita-cita dunia. Dan rusing, duk fikir tak habis, tidur pun tangan tu duduk atas dahi. Tidur pun payah nak lena. Tu fikir banyak. Tiada menolak ia akan musibah. Maksudnya tidak menolak ia akan musibah, yakni bala. Tidak menolak maksudnya tidak jauh daripada musibah, tidak jauh daripada bala, tak jauh. Tunggulah.
duk cita-cita dunia, duk runsing dunia. Maksudnya tiada menolak ia akan musibah. Maksudnya tak jauh. Bila-bila masa boleh jadi musibah di atas dirinya, itu memang kifarat. Bila-bila masa saja boleh dibalau akan dia, itu pun kifarat. Kifarat orang yang cita-cita akan dunia, yang rusing akal fikirannya tentang dunia, kena balau macam-macam. Tu. Adapun orang yang duk rusing akhirat, cita-cita akhirat ni, orang Ta'ala pelihara. Tu. Allah Ta'ala hantar malaikat rahmat jaga. Dalam musalli pun ada kan, orang yang kuat buat amal ibadat sempurna zahir dan juga batinnya, dari pula berjemaah ia pada sembahyangnya, dikaitkan juga pada orang yang menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala titahkan malaikat daripada arasy sampai ke bumi, masyriq wal maghrib, dipelihara orang tu, pelihara, selamat dia. Itu kelebihan kan. Kelebihan menunaikan apa yang dituntut oleh Allah, Tuhan pelihara. Ini jaga. Kadang-kadang terlepas pandang kita tentang cita-cita dunia. Bila berlaku apa-apa musibah, mula menyalahkan diri, menyalahkan orang, menyalahkan diri, menyalahkan orang, tapi pada hakikatnya ia tidak sedar ia menyalahkan Tuhan. Sebab perkara yang ia perbuat bukan yang disuruh. Dan tiada memberi manfaat ia. Ia mana? Ia pekerjaan. Bahkan memberi mudarat ia pekerjaan, cita-cita dan rusing akan hati. Jadi mudarat ni, sabut kau ni, sabut kau tu, ni tak kena, tu tak kena. Dan akal dan badan pun tak larat, duk pulun cita-cita dunia, pulun kerja, tinggal faham agama, tidur tak lena kerana rusing. Badan pun jadi letih lesu. Dan mencedera ia akan amalan-amalan kebajikan. Bukan tak buat tetapi cedera. Zahirnya buat tetapi hakikat yang batin hatinya ni tu berkendak di atas pekerjaan dunia. Itu sebab orang panggil sesuatu yang lebih akan jadi orang panggil gangguan di atas sesuatu yang sedikit. Lebih pada lebih dunia. Akhirat sedikit. Bila kita masuk medan akhirat, akhirat ni jadi terganggu dengan sebab banyak pekerjaan hak dunia kita buat. Ganggu. Tak boleh lari. Tu. Dia kena sedikit pekerjaan dunia memadai untuk dia meneruskan kehidupan dan juga orang panggil amal pekerjaan. Sedikit hal lebihnya dengan Allah. Mudah-mudahan tak terganggu. Itu jalan tu, jalan. Cuba kita tengok kita ni lebih ke mana? Lebih ke dunia ke lebih ke akhirat? Kalau lebih ke dunia, masuk medan akhirat saja dia akan ganggu. Kalau lebih akhirat, sedikit hak dunia, tu. Hak dunia ni dia tak ganggu, pekerjaan akhirat tak ganggu. Kerana apa? Kerana ia berasa cukup. Dia rasa cukup tak ganggu lah. Itu orang panggil apa? Aifah. Apa? Aifah. Memadai apa yang ada. Baik, sedikit lagi. Kita habiskan tu. Dan tiada mencita-cita ia akan pekerjaan akhirat. Kerana bahawasanya pekerjaan akhirat itu memberi manfaat ia akan seorang pada akhirat. Pekerjaan dunia pun tidak memberi manfaat pada dunia, begitu juga pada akhirat. Itu juga orang yang mengerjakan pekerjaan akhirat memberi manfaat pada dirinya pada dunia dan juga memberi manfaat dirinya pada negeri akhirat, yakni syurga. Itu manfaat. Kemudian kata cukup memadai qadar itu. Dan ada pun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فاهدنا في الدين وبمن اتبع رسالة ونبوة على السماوات والأرض والحمد لله رب العالمين.